sidang akhbar pada petang ini adalah tujuan dia untuk menjawab balas kenyataan Ketua Pengarah Jakwa memberi respon atau menjawab balas ke, saya tak tahu dia punya translation. Yang mengatakan bahawa pihak Jakwa telah selesai membincangkan isu dasar pemberi milik tanah orang asli dengan semua kerajaan negeri kecuali Perlis dan Pulau Pinang yang tidak ada orang asli. So mengikut kenyataan beliau juga, dasar ini akan dirumuskan dan akan diserahkan sekali lagi kepada Majlis Tanah Negara untuk perhatian, kajian dan seterusnya akan sampai kepada Parlimen lah. Jadi sesungguhnya pihak orang asli kami merasa amat kecewa lah. Bila saya sebut orang asli, maksudnya orang asli akar umbi, iaitu orang asli yang masih tinggal di kampung, yang masih memerlukan wilayah tanah adat dia, yang masih nak meneruskan kehidupan sebagai orang asli. So kami merasa sangat kecewa sama sekali dengan kenyataan dan tindakan KP ni, Ketua Pengarah, tindakan Jakwa, kerana kelihatan bahawa mereka langsung tidak sensitif. Tidak sensitif dengan kami punya bantahan yang kami buat secara jelas pada 17 hari bulan Mac 2010 di Putrajaya. Dan kami telah tegaskan sebab-sebab kenapa kami membantah dasar ini. Kerana kami melihat ia langsung tidak memberi apa-apa faedah kepada orang asli, melainkan dasar ini akan menjadikan orang asli satu masyarakat yang lebih ketinggalan jauh. Kerana apa yang orang asli sudah ada sekarang ini, seperti kebun getah, kebun sawit, rumah, tanaman dusun, tempat suci, hutan komunal yang kami jaga bersama kan sebagai stok kami, semua itu akan lupus. Dasar ini hanya mementingkan lot rumah dan lot kebun yang jelas diakui oleh Jakwa, itu nanti akan dimajukan oleh pihak-pihak seperti Pelda, Ferkra dan sebagainya. Maksudnya orang tengah yang akan mengurusi tanah ini. So, oleh sebab itu kita lihat dasar ini tak akan membawa apa faedah. Maksudnya apa yang kami sudah ada, yang sepatutnya ditambah untuk lebih mengkayakan orang asli, lebih memajukan orang asli, tapi ini tak. Apa yang sudah ada akan dirobohkan, akan dimusnahkan, akan dihancurkan. Lagi sekali nak lot rumah, nak lot tanaman, lepas tu bagi pula dekat orang luar untuk bangunkan. So, sebagai masyarakat orang asli akar umbi, kami tidak boleh melihat dari sudut mana dasar ini boleh memberi kemajuan, kekayaan atau perubahan yang positif untuk orang asli. Kami tak boleh nampak. Kami hanya nampak kemusnahan. Apa yang akan berlaku kepada orang asli dengan dasar ini, orang asli akan musnah. So oleh sebab itu, pagi tadi saya sendiri ditemani oleh peguam kami pergi ke pejabat KP menghantar surat bantahan dengan tangan supaya dasar pemberi milik tanah ini dimansuhkan. Daripada sekarang kacau bilau kan, sekarang kami dah nampak sangat dia punya kelemahan, dan kami lihat selagi ia tak dimansuhkan, pihak-pihak yang tak bertanggungjawab mereka masih memaksa untuk dasar ini diluluskan. So daripada ia terus berlaku macam itu, kami menegaskan di sini dasar itu harus dihapuskan. Dasar ini harus dimansuhkan supaya kita boleh kembali kepada dan memikirkan dia dengan secara baik, apa yang bagus untuk orang asli bersama orang asli akar umbi. Bila saya menekankan akar umbi, maksudnya saya tidak mau pihak kerajaan atau mana-mana pihak membincangkan isu masa depan orang asli hanya diwakili oleh orang asli 2-3 orang yang orang asli tidak pilih sebagai wakil orang asli, tapi mereka memilih diri sendiri. So saya tak mau
pihak kerajaan membincangkan isu orang asli dengan orang-orang seperti ini. Okey, orang asli yang tidak peka dengan isu orang asli sendiri, orang asli yang sudah tidak faham dengan kehidupan orang asli dan tuntutan orang asli semasa. So saya tidak mahu orang ini mewakili orang asli. So pihak kerajaan harus mendengar suara hati dan kehendak dan kepentingan orang asli Akar Umbi. Dan perkara kedua yang membuatkan kami merasa sedih bahawa pihak JAKWA bukan saja tidak menghormati kami sebagai masyarakat Akar Umbi, okey, yang berulang kali memberitahu mereka bahawa dasar ini tidak boleh diluluskan. Dasar ini kami bantah. Kita harus melakukan perundingan dengan sebaik mungkin. Okey, mereka tak menghormati itu. Tapi dalam masa yang sama JAKWA tidak menghormati apa yang sedang diusahakan oleh Suhakam, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, di mana Suhakam telah memaklumkan kepada publik melalui TV, melalui surat khabar yang mana mereka memohon pihak kerajaan menangguhkan sementara segala kelulusan, perhalusan, projek dan sebagainya oleh pihak kerajaan ke atas orang asli. Pihak Suhakam sudah menjelaskan ini secara publik. Dan Suhakam kata Suhakam memberitahu umum termasuk kerajaan bahawa mereka sedang menjalankan inkuari nasional isu hak tanah orang asli, supaya dari situ Suhakam, orang asli dan pihak kerajaan boleh duduk semeja meneliti dengan baik apakah yang baik untuk orang asli, okay? Untuk kejayaan orang asli pada masa akan datang, of course sekaligus untuk kebaikan negara juga. Kalau orang asli semua gembira, pasti negara pun aman dan damai kan. Kita pun tak akan lawan dengan kerajaan, kita pun tak akan membantah kan. So ini yang amat mengecewakan kami lah. JAKWA tidak menghormati kami, melanggar janji dengan kami, tidak mendengar kami punya tuntutan, juga tidak menghormati keputusan dan apa yang sedang diusahakan oleh Suhakam. So kami amat kecewa sekali lah dengan itu. Dan so hari ini kami hantar surat kepada Ketua Pengarah dan saya sendiri menjelaskan bahawa kami membantah dasar ini. Kami masih tetap dengan keputusan pada 17 Mac 2010, iaitu membantah dasar ini, dan kami juga membantah kenyataan JAKWA yang mana dia mengatakan bahawa dia sudah selesai membincangkannya. Saya anggap perbincangan JAKWA dengan setiap kerajaan negeri itu sesuatu yang tidak sah, kerana dia membincangkan dengan setiap kerajaan negeri tanpa ada proses perbincangan yang telus dengan masyarakat kami Akar Umbi. So kepada Suhakam kami jelaskan juga hari ini bahawa kami amat kecewa dengan JAKWA, dan oleh sebab itu kami rasa JAKWA tidak relevan lagi wujud di Malaysia sebagai pembela, pelindung dan pemaju orang asli. So oleh demikian kami menegaskan di sini bahawa jika JAKWA tidak mengubah dia punya sikap yang ikhlas untuk berikhlas kepada orang asli, lebih bagus dasar pemberi milik tanah dimansuhkan, termasuk JAKWA dimansuhkan. Biar orang asli menjadi masyarakat Malaysia yang lain seperti anda semua, di mana jika kami ingin berurusan dengan segala kemajuan, dengan kami direct kepada agensi-agensi kerajaan yang wujud. Tidak perlu ada orang tengah, di mana kami mesti berjumpa dengan orang tengah ini untuk menyampaikan hasrat kami kepada agensi-agensi lain, sehingga kan banyak perkara tertangguh-tangguh kan. Jadi kalau boleh dasar pemberi milik tanah dimansuhkan, JAKWA juga dimansuhkan. Okey, kalau boleh saya tambah sikitlah kepada apa yang telah dikatakan oleh Tijah tadi ya. Tijah tadi mengatakan bahawa tumpuan antara sebab-sebab mengapa orang asli tidak bersetuju dengan dasar tanah yang telah dikeluarkan ialah tumpuan kalau kita lihat adalah kepada kononnya ya, pembangunan ekonomi orang asli lah. Dia tidak mengambil kira langsung tentang kepentingan tanah itu dalam hidup orang asli ya, bukan sekadar ekonomi, tetapi dia mempunyai implikasi yang lain ya, umpamanya kerohanian, sejarah dan sebagainya ya, budaya. So kalau
daripada apa yang kita tahu ya, dasar ini hanya menitik beratkan persoalan perekonomian lah ya, sebab itu dia cakap berapa ekar tanam belanja, kelapa sawit lah, getah dan sebagainya lah. Langsung isu-isu aspek-aspek kehendak keperluan orang asli sebagai orang asli yang berhak untuk menentukan masa depan mereka, cara kehidupan mereka langsung tidak diambil kira lah ya. So kita lihat ya, putusan semalam ada membuat liputan ya mengenai kenyataan menteri mengatakan bahawa ada orang asli yang mencadang supaya diberi tanah tidak melebihi 4 hektar lah. 4 hektar mungkin lebih kurang 10 hektar lah ya. So bagi kita ya, kebanyakan orang asli, boleh dikatakan majoriti orang asli tidak tahu menahu sama dengan cadangan ini ya. Kita tak ada, yang kita tahulah, tak ada orang asli yang mengutarakan cadangan seperti ini. Rata-rata mereka tak nak. Apa yang mereka nak ialah pengiktirafan terhadap tanah adat mereka seperti yang ada sekarang ya, seperti yang ada sekarang. Apa yang menjadi sesuatu yang amat menghairankan ialah mahkamah ya, telah mengiktirafkan hak tanah orang asli, native title dan sebagainya. So kita tak faham mengapa kerajaan tidak menghormati apa yang telah diputuskan oleh mahkamah lah. Kita rasa begitu sedih lah ya. So di samping itu kita faham juga Malaysia telah merupakan antara negara yang telah menyokong United Nations ya, tentang berkenaan dengan lulusan UNDRIP lah. Dan UNDRIP ini menegaskan bahawa sebarang polisi yang hendak dilaksanakan kepada masyarakat asli hendaklah terlebih dahulu dirundingkan dengan orang asli itu, konsep free prior informed consent lah, seperti yang kita tahu semua. Nampak gayanya dalam hal ini langsung tidak keperluan itu tidak dihiraukan sama sekali lah. So kita begitu rasa sedih lah. Malahan ya, kalau tak salah saya lah, semasa satu perbincangan diadakan di Infra dulu, sebenarnya KSU ya, KSU Kementerian Pembangunan Luar Bandar sebenarnya berjanji, dia cakap je kita akan cuba pergi balik kepada orang asli apa-apa yang hendak dicadangkan, yang hendak dikeluarkan dan sebagainya. Malahan semasa seminar yang di Museum Negara pada bulan Julai saya rasa, kalau tak silap ya, yang dianjurkan oleh UKM, pusat apa tu saya tak ingat lah, dengan museum ya, kami ada bertanya mengenai dasar ini, dan timbalan Ketua Pengarah lah Encik Nisra ya, menjawab bahawa apabila benda-benda rancangan, perbincangan dan sebagainya selesai, dia akan memanggil orang asli untuk berbincang mengenai perkara inilah. Tetapi sebenarnya perkara itu bagi saya lah tidak menjadi isu, sebabnya orang asli tidak bersetuju dengan dasar ini sama sekali. Tak guna kita nak bincang dengan apa yang kita tak setuju, sebab yang dia nak bincang ialah dasar pemberian hak milik tanah itu. Orang asli tidak mahu itu sama sekali. Apa yang mereka nak ialah pengiktirafan terhadap tanah mereka, seperti macam saya cakap tadi, apa yang telah diputuskan oleh mahkamah dan sebagainya lah ya. Pengiktirafan terhadap hak tanah orang asli itu seperti yang dikehendaki oleh orang asli dan seperti dinyatakan di dalam memorandum yang telah disampaikan kepada Perdana Menteri melalui Syafiq Abdal lah. Itu sebenarnya yang dikehendaki oleh orang asli. Orang asli tak minta lebih daripada itu. Apa yang dah minta dah jelas. Dan tapi nampaknya kerajaan dia tidak menghiraukan itu. Dia tak peduli langsung, dia tidak ambil kisah. Dia nak terus juga dengan dia punya rancangan nak beri tanah bergeran berlot dan sebagainya lah. Itu yang orang asli tidak langsung tidak bersetuju. Saya pun sebenarnya heran dengan kenyataan begini, sebab baru-baru ni Kerajaan Negeri Perak mengatakan bahawa dia bersetuju untuk menggezetkan, merizapkan tanah orang asli seperti yang dikehendaki oleh orang asli. Malahan arahan dibuat kepada pegawai dia untuk pergi ke kampung, menyukat kawasan, menentukan kawasan orang asli yang dikira sebagai tanah adat orang asli, dan berdasarkan itu akan dibawa ke pihak kerajaan negeri untuk tujuan pengrisapan sebagai rizap orang asli. Tetapi yang ini dia buat satu, yang itu dia buat satu. Orang asli pun dah confused dan mana yang satu.
apabila pengumuman itu dibuat orang asli di Perak contohnya, ya dia cukup suka hatilah, bergembira sebab itu yang mereka kenaki. Tapi bila kita dengar ini satu masalah pula sebab macam Tijah cakap tadi, banyak dia punya kepincangan, banyak dia punya keburukan, kemudaratan yang akan diterima oleh orang asli. Pertama contoh dia lah yang paling ketara, apabila jika polisi ini dilaksanakan sekurang-kurang 60% daripada sekurang-kurangnya 60% daripada tanah orang asli, adat orang asli akan kehilangan sebab tumpuan dia adalah kepada tanah yang telah dirizab atau diluluskan untuk dirizab sebagai tanah orang asli. So kita rasa ada sesuatu yang tak adil, dan kononnya untuk pembangunan orang asli tapi sebenarnya memudaratkan orang asli. Ya, itu sajalah. Kawan nak tambah lain ke apa? Macam melucukan lah. Orang asli sebenarnya sudah miliki tanah, sudah ada tanah. Kerajaan hanya perlu mengiktirafkan saja. So sangat lucu kerana mereka nak bagi kepada orang yang memang sudah ada tanah. Kalau dia nak bagi tanah lain, itu tak apa kan. Ini kita dah ada tanah tu, sebenarnya dia hanya perlu iktiraf saja. Kalau dia dibagi tanah tu lah. Itu memang milik kita dari nenek moyang lagi. Bukannya kita dari Penang mohon tanah kat Kelantan, dekat Kedah, ke dekat Johor, tapi tanah tu memang dah dimiliki dari turun temurun dari nenek moyang lagi. Dan sebelum kemerdekaan kita sudah ada di situ kan. Tapi pelik, dia pula yang kata sekarang dia nak bagi tanah tu kepada orang asli. Dan tak pasti juga tanah itu. Lagipun daripada luas dia sekarang nak kecilkan kan. So kita macam memang tak boleh pakai lah. Memang tak boleh lah. Memang kita tak nak sama sekali lah benda ni. Yang tadi 60% tadi tumpuan kepada tanah GZ. Tanah GZ dan tanah yang telah diluluskan untuk di GZ lah. Sebab dasar ini adalah dibuat untuk tanah yang telah digazet dan telah lulus untuk digazet. Nah, tanah itu actually bukan 60% yang akan hilang, 80% daripada tanah orang asli ini akan hilang yang telah digazet. Itu kalau sebenarnya bila kamu melihat tanah yang digazet, kamu masuk untuk setiap kampung itu kecil. Sebenarnya selain daripada tanah digazet, orang asli setiap komuniti kita mempunyai satu wilayah adat. Setiap komuniti orang asli dia mempunyai satu teritori yang clear yang merangkumi hampir 21 guna tanah. Okey, daripada penempatan tadahan air, kuburan, denai, tanaman tapak tanaman bergilir balik, okey, hutan yang nak menjadi hutan dara, hutan tebal, semua satu wilayah merangkumi di dalamnya ada 21 guna tanah. Kalau kamu membandingkan itu dengan yang digazet, sebenarnya tidak sampai. Sekarang yang digazet itu pun sebenarnya bukan banyak, sikit. Okey, berbanding dengan yang dimiliki oleh setiap komuniti orang asli. Sekarang yang sikit itu pernah dikurangkan 80 ribu hektar. Macam okey, lebih kurang. Kalau macam inilah gaya dia, macam mana kerajaan dalam imajinasi dia orang asli akan kaya. Sebenarnya kalau dia ikhlas nak lihat kita kaya, apa yang kita ada sekarang dia iktiraf. Okey, kalau katakanlah dia nak membantu betul-betul nak buat orang asli banyak duit kan. Okey, apa yang kami ada sekarang jangan tolak, teruskan untuk kami meneruskan cari makan dan sebagainya kan. Kami ada getah, ada sawit, ada tempat untuk tanam padi, untuk tanam ubi, ada tempat untuk pelihara kami punya budaya dan sebagainya. Okey, tapi kerajaan kata no, ini tak cukup untuk kamu. Kita nak semua rakyat Malaysia kaya. Kalau macam itu, kerajaan yang punya kemudahan, yang punya kewangan untuk itu, belilah benih kan. Bagi benih sawit, bagi benih getah. Tanya orang asli, mana kawasan kamu nak tanam ini lagi. Kamu mesti perbanyakkan kamu punya kebun, kamu punya sawit. Bantu bersihkan kawasan itu. Lepas tu bagi orang asli itu tanam sendiri tanaman ni. Itu baru betul membantu orang asli untuk membina ekonomi. Tapi kalau apa yang ada kamu nak tolak habis, tapi kamu nak start daripada A, malah yang kamu tolak tu pun kamu nak bagi kepada tangan orang kedua untuk bangunkan, dan orang asli hanya akan tunggu dividen.
setahun sekali, tengah tahun sekali, itu bukan nak mengkayakan orang asli, tapi itu nak mempapakerdanakan orang asli, nak memampuskan orang asli dalam negara ini. Orang asli bukan saja akan menjadi papakerdana, lebih miskin tegar dari sekarang, tapi orang asli tidak wujud kerana identiti, tidak ada budaya, dah tak boleh praktik, kepercayaan dah tak boleh pegang, sejarah semua sudah lenyap dari muka bumi. So siapa orang asli lagi? So adakah ini yang mengatakan kerajaan ikhlas nak bantu orang asli? Inikah yang dikatakan nak memajukan orang asli? Saya rasa tidak. Saya juga nak bagi tahu pihak kerajaan saya cuba tegaskanlah, kerajaan jangan gunakan batin untuk bersetuju dasar ini, kerana batin-batin dan penghulu tidak boleh membantah, kerana mereka terikat dengan aktu janji dan garis panduan. Setahu saya dalam kurungan 6, sekiranya batin-batin membantah, mereka boleh dilutut jawatan. Maka sebab itu batin-batin tidak boleh membantah. Jadi kerajaan tidak boleh mengambil kira pandangan batin-batin, kerana batin-batin juga merupakan adalah kaki tangan kerajaan. Kami ada bukti, memang batin mengaku mereka kaki tangan kerajaan. Maka dengan itu mereka tidak boleh membuat apa-apa tentang dasar ini. Saya harap kerajaan hentikanlah membodoh-bodohkan orang asli secara menghina macam apalah, sehingga nak bersuara pun tak dapat. Batin kami pun dikongkong sebagainya. Itu saya rasa meluar batasan. Bagi saya, saya nak tambah, apa tujuan kerajaan lah mereka melaksanakan dasar pemerintahan ini, saya tak faham. Sebab contohnya kalau dikatakan kerajaan kita mengamalkan demokrasi, tapi juga menghormati budaya bangsa lain, tapi macam mana dengan budaya masyarakat kami? Kalau dasar ini dilaksanakan, segalanya akan musnah. Satu lagi, dalam dasar ini kita tak boleh percaya contohnya apa yang disebut oleh Pak Tony tadi. Itu dalam dasar tu akan diberi 4 hektar satu isi rumah. Tapi dalam dasar itu ada mengatakan mengikut kemampuan negeri. Sedangkan tanah-tanah datuk nenek kami telah dikelilingi oleh syarikat-syarikat dan juga individu. Maka tanah kami menjadi kecil. Jadi mana ada tanah lagi? Jadi bagi saya janji-janji ini semua janji kosong saja. Kita tak boleh percaya. Satu lagi, dalam perbincangan, contohnya mungkin dalam perbincangan ini mereka ada memanggil batin-batin seperti yang disebut oleh rakan saya lah, dan juga JKK. Sedangkan JKK itu mereka dah ibaratkan macam dibayar lah. Jadi mereka tak boleh buat apa-apa, hanya angguk saja macam burung terkukuh. Jadi saya sudah pun membuat usul pada inkuari nasional hari itu, supaya sekiranya pihak kerajaan ingin berbincang bukan saja dengan batin-batin, tetapi dengan NGO orang asli juga, baru bagi saya semua keputusan teluslah. Kalau tidak, inilah akibatnya. Yang jadi mangsa adalah anak cucu nanti. Bukan saja kalau contohnya macam kami tak apalah, tapi anak cucu generasi kami nanti. Lagi. Jika kerajaan tetap mahu meneruskan apa tindakan Kami secara terus terang, okey, walaupun risiko dia tinggi, kami tiada pilihan. Kalau kerajaan meneruskan juga, maka sama ada Putrajaya, Parlimen ataupun pejabat Jakwa, kami terpaksa turun. Ini bukan satu ugutan, tapi kalau kami rasa kehidupan kami semakin terdesak, kami tiada pilihan. Saya rasa kalau apa yang sedang berlaku kepada orang asli sekarang bukan orang asli, maksudnya kaum-kaum lain di Malaysia, pasti kekecewaan telah berlaku begitu lama. Tapi saya rasa suku kaum kami, kaum-kaum orang asli, kami adalah suku kaum yang cintakan kedamaian. Kami suka bertolak ansur, bermuafakat, merendah diri dan sebagainya. Oleh sebab itu, kesempatan telah diambil begitu hebat ke atas kami. Tapi kali ini saya rasa demi masa depan orang asli, anak cucu cicit kami tiada pilihan. Walaupun kami terpaksa merengkuk dalam penjara, kami terpaksa turunlah kalau kerajaan mahu meneruskan idea dia orang lah. Selain daripada itu, kita juga minta program-program lah, semak dari segi sudut perundangan lah,
supaya kita saman kerajaan.